hari ni sebab malam saya ada ni pula, saya nak kena ada taekwondo pula, dah tukar jadual Jumaat malam. So atas sebab tu saya rasa saya terpaksa tukar lah jadual kita untuk hari Jumaat malam tu, saya kena buat petang lah. Petang Jumaat tak ada apa-apa kelangan apa kebiasaannya ada ke? Tak ada. Tak ada right, okay. Jadi nanti saya confirmkan. So kalau tak ada masalah, kalau katakan betul, saya memang akan tukar lah jadual hari Jumaat, kita akan buat kelas petang. Okay, so bergantung setakat ni lah, nanti saya confirmkan balik kalau tak boleh petang, kita akan malam. Since awak petang pun awak tak ada kelas apa-apa Okay, jadi hari ni saya akan sambung berkenaan dengan kelas sebelum ni. Kita belajar berkenaan dengan apa? Siapa boleh beritahu, boleh ingatkan balik? Kita belajar apa? Formula empirik. Okay, kita belajar berkenaan dengan formula empirik, formula kimia. Okay, so kita belajar berkenaan dengan formula kimia. So formula kimia secara asasnya awak akan belajar dua jenis. Actually dia ada 3 jenis, okay, tapi untuk awak akan belajar 2 jenis, iaitu yang pertama kita dah belajar hari Rabu, hari Selasa hari tu, iaitu formula yang dipanggil sebagai formula empirik. Okay, so ada satu lagi formula yang kita akan belajar hari ni, namanya adalah formula molekul. Okay, so awak dah tengok perbezaan ataupun maksud ataupun definisi untuk kedua-dua formula ni So kalau formula molekul itu adalah apa dia? Kalau formula molekul, formula yang menunjukkan apa? Siapa boleh jawab ni? Ramai-ramai ni. Molekul. Menunjukkan apa? Di sini? Bilangan atom sebenar. Ini kena tahu maksud dia, takrifan. Sebab dalam soalan periksa ada je soalan yang berbentuk berikan definisi. Kena tahu. Okay, awak kena jelaskan. Mungkin soalan tu dia tak straightforward, dia kata berikan definisi. Ataupun mungkin dia akan tanya, apakah perbezaan antara formula empirik dengan formula molekul? Sebenarnya jawapan tu dia nak awak bagi maksud lah. Apa itu formula molekul? Apa itu formula empirik? So, apa itu formula molekul? Formula yang menunjukkan bilangan atom sebenar. Okey, menunjukkan bilangan atom sebenar bagi bahan tersebut. Kalau formula empirik pula ialah formula kimia yang menunjukkan kalau empirik pula dia adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas. Betul. Okey, so nisbah yang paling ringkas. Okey. So, awak dah tengok cara pengiraan. Kalau awak masih ingat lagi, hari tu saya ajar, pastikan bila buat pengiraan formula empirik ni kita buat dalam jadual. Okey, berapa jenis atom yang ada awak bahagikanlah. Okey, so langkah pertama tulislah dia punya apa atom yang ada. Langkah kedua tulislah dia punya GSM dalam unit gram. Okey, kalau soalan dia bagi dalam unit peratusan, okey, tak ada masalah, tukarkan simbol peratus kepada simbol G, gram. Itu sahaja. Okey, so bila kita dah ada GSM, okey, barulah kita boleh buat pengiraan yang pertama, iaitu untuk kita cari apa dia? Mol. Bilangan mol. Okey, so cari bilangan mol. Okey, dah cari bilangan mol, kenal pasti manakah bilangan mol yang terkecil. Okey, sebab bilangan mol yang terkecil ni kita akan guna untuk kita cari nisbah atom. Okey, so mol yang dapat tadi kita akan bahagi dengan mol yang terkecil. Okey, so bila dah bagi awak akan dapatlah dia punya nisbah. 1 ke 2 ke 3 ke berapa ke. Dah dapat nisbah, jadi boleh terus bagi jawapan akhir. Apa dia? Tuliskan formula empirik tersebut. Okey, unsur pertama ada berapa atom? Contohnya Na 3, oksigen 5. Tuliskan. Okey, so itu langkah untuk formula empirik. Okey, latihan dah buat ke belum? Latihan yang saya bagi, mana dia, saya share sekejap. Dia lagi baru masuk, Afif baru masuk. Okey.
Right. Okay. Mana dia? Latihan 3.8. Okay, latihan 3.8. Yang ni. Okay. Dah cuba buat ke belum? Dah cuba buat belum semua? Dah. Ada masalah tak? Ada. Yang mana? B. Soalan B. B. Soalan B. Kenapa? Apa masalah dia? Tak tahu unsur X. Unsur X tu tak tahu. Okey, unsur X tak tahu. Macam mana nak cari? Tak tahu dia punya unsur X tu unsur apa? Sebab tak tahu unsur X tu unsur apa, so kita tak tahu dia punya nombor GC molar kan? GC molar dia tak tahu. Betul lah. Nanti saya tengok balik soalan ni. Okey, so mungkin ada saya tertinggal info untuk soalan B. Okey, tak apa. So selain daripada B, A dengan C boleh buat? Boleh. Okey, saya nak tanya. A, bila awak bahagi nisbah teringkas, awak dapat nombor bulat tak? Ada tak dapat yang dalam bentuk 0.5 tu? Soalan A. Tak ada. Tak ada So maksudnya bila bahagi nisbah awak dapat nombor bulat. Betul? Betul. Betul. Okey, apakah formula empirik bagi soalan A? Apakah formula empirik bagi soalan A? Berapa dapat? Apa jawapan formula dia? CuCl2. CuCl2. Semua orang dapat sama macam ni CuCl2. Okey, so B ni whole KIB sebab saya ada tertinggal info ni saya rasa soalan B ni. Okey, soalan C. Apakah formula empirik untuk sebatian aluminium sulfida? So awak dapat berapa? Al2S3. Al2S3. Okey, right. Okey. So, again, pastikan awak punya langkah kerja tu betul buat dalam jadual. Boleh tak nak buat dalam jadual, tapi saya tak tahulah dia punya hukum dia tu buat jadual tu hukumnya wajib ke sunat ke apa ke. Tapi kebanyakan kebiasaannya bila soalan macam ni memang cikgu dia minta awak buat dalam jadual. So saya berdasarkan itulah. So saya tak pasti, macam saya kata tadi, saya tak pasti buat jadual tu is actually hukumnya wajib ke sunat ke makruh ke, saya tak pasti. Okay, so saya just mengikut ni lah. Sebab skema pemakahan saya tak pastilah benda tu buat jadual tu ada dibagi markah ke tak. Okay, jadi kita ikut je lah apa yang dia yang kebiasaan yang diguna pakai, so kita ikut je lah. Alright, so hari tu saya kata kita nak tengok eksperimen. Ada eksperimen yang dibuat sebenarnya untuk bahagian formula empirik ni. So awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 62. Okay. So kebiasaannya memang inilah yang akan dibuat di makmal, sebagai eksperimen untuk tingkatan 4 lah. Tujuan dia menentukan formula empirik magnesium oksida. So menentukan formula empirik magnesium oksida. Dan saya pun memang sebelum ni pun macam saya cerita, saya mengajar untuk Smart Tahfiz ni dah masuk tahun keempat dah, saya 4.5 macam tu dah. Memang eksperimen ni memang saya buat di makmal. Jadi awak tak ada rezeki nak buat. So kita tengoklah daripada YouTube secara maya macam mana eksperimen ni dibuat lah. Keluar YouTube ni. Keluar. So ini adalah daripada Cikgu Ruziah. So kita pinjam daripada video Cikgu Ruziah lah. So eksperimen menentukan formula empirik magnesium oksida. So ni dia tunjuk bahan-bahan yang kena ada. So awak boleh tengok kat sini Peter magnesium. Memang macam ni lah bentuk dia. Warna apa Peter magnesium ni kalau awak tengok? Kelabu. So yes. Peter magnesium ni warna kelabu. Ni tali yang warna kelabu ni, tali ni untuk diikat lah. So kita nak tengok Peter magnesium tu yang warna kelabu tu. Kemudian kita ada sebelahnya dia bagi apa tu? Kertas pasir. Agak-agak apa tujuan kertas pasir ni? Siapa ada idea? Kenapa ada kertas pasir? Kertas pasir ni fungsinya adalah kita akan gunakan kertas pasir ni sebenarnya. Kita ambil sikit kertas pasir. Ini Peter magnesium ni awak akan ambil sikit. Sikit tu macam mana? Mungkin dalam katakan 3 cm. So kita akan patahkan dia ni.
Okey, kita boleh gunting ke patahkan saja. Okey, so ambil dalam 3 cm. Lepas tu apa awak kena buat? Menggunakan kertas pasir ni awak kena scrap dia. Kan dia warna kelabu kan? Warna kelabu ni maksudnya dia punya kotoran dia. Macam karat dia lah. Okey, so apa kita kena buat? Kita gunakan kertas pasir ni and then kita akan scrap dia. Okey, so tujuannya untuk kita buangkan yang kelabu-kelabu tu lah, yang karat dia tu. Okey, so itu fungsi dia. Sebab kalau awak tak buang yang hitam tu, yang kelabu tu nanti, bila awak buat eksperimen, bila awak buat pembakaran, dia tak akan dapat keputusan yang cantik lah. Okey, kita kena buang. Kita kena buang yang karat tu. Okey, so itu kegunaan kertas pasir tadi. Okey, yang ini, okey, so pemetik api, penyepit, okey. Kita kena ada penimbang lah. Okey, ni kita ada mangkuk pijar. Okey, so kita akan gunakan mangkuk pijar ni berserta dengan penutup kecil comel je. Okey, and then kita ada yang segitiga ni. Okey, so namanya adalah alas segitiga tanah liat. Okey, kita kena ada tungku sebab kita nak buat pembakaran. Okey, kita ada Bunsen. Sound clear tak? Sound video ni clear tak? Tak dengar. Okey, ni boleh dengar? Slow. Okey, slow. Okey, so kalau macam tu saya kena ni. Okey, so kita boleh tengok kat sini apa dia buat. Okey, saya akan explain. Okey, so ini adalah mangkuk pijar kosong dengan penutup. Kita akan ambil bacaan jisimnya. Maknanya kosong. Okey, jisim untuk mangkuk pijar dengan penutup kosong. Okey, berapa bacaan? Nampak tak bacaan tadi berapa? Mana dia? Okay, berapa bacaan? Boleh nampak Berapa tu? 51.58. Okey, 58 gram Jadi kita akan timbang berserta dengan penutup. Okey, kemudian apa kita akan buat? Okey, semuanya kita akan catatkan lah reading dia. Awak boleh tengok dalam buku teks. Okey, buka buku teks muka surat 62. Okey, so semua sila buka buku teks muka surat 62. Okey, cikgu yang dalam video ni apa dia buat? Dia tengah rekodkan jisim mangkuk pijar dengan penutup. Maksudnya yang kosong. Okey, so jadi dalam jadual 3.4 tu awak kena catatkan lah bacaan. Okey. Ukur 10 cm liter magnesium. Okey, so macam saya kata tadi kita ambil lah berapa ukuran. Dia ambil agak panjang juga ni 10 cm. Okey, so saya ambil sikit je 3 cm. Okey, tak apa, kita ikut saja berapa dia punya saranan panjang tu. Okey, kita potong dia. Tusukkan liter magnesium tersebut dengan kertas pasir Okey. hingga berkilat. Okey, boleh nampak perbezaan dia bila kita dah menggosok, kita scrap dia punya yang kotoran tu. Okey, so dia akan jadi berkilat macam ni. Nampak kan beza kan? Tadi hitam kelabu. So selepas kita scrap dengan kertas pasir, terus dia jadi berkilat. Seterusnya, gulungkan liter magnesium dan masukkan ke dalam mangkuk pijar. Okey, so selepas digulung, maka kita akan letaklah dalam mangkuk pijar. Right, so kita akan buat penimbangan dahulu. Timbangkan jisim mangkuk pijar bersama-sama dengan penutup serta gegelung liter magnesium dan rekodkan jisim. Okey, kita dah dapat jisim, so kita rekodkan. Okey, sekarang kita akan buat pembakaran. Okey, so awak boleh tengok setting dia macam mana. Okey, kita akan gunakan segitiga tanah liat ni lah. Okey, so sebagai dia punya tungku dia. Panaskan Okey, dan kita akan buat pemanasan. tanpa penutup terlebih dahulu. Apabila liter magnesium mula terbakar, Okey.
Asal kita buat pembakaran, okey, tanpa penutup. Biar dia terbakar dan awak akan tengok bila dia terbakar. Mana dia? Okey, nampak tak dia terbakar? Okey, nampak tak tadi ada nyalaan dalam tu? Okey, so sekali lagi tengok ada nyalaan bila dia dah bakar. Okey, ni belum terbakar lagi tapi dia dah akan bernyala dalam ni. Nampak tak? Apabila pija magnesium mula terbakar, tutupkan mangkuk pija dengan penutup. See, nampak dia terbakar? Okey. Penutup sedikit secara sekali-sekala dan tutupkan semula mangkuk pija itu dengan cepat menggunakan penyepi. Okey. Jadi bila kita buat pembakaran, bila dia dah menyala, kita akan tutup. Okey, dan kadang kita akan buka sesekali lah. Okey, untuk make sure that oksigen tu, pembakaran tu sempurna dia masuk dalam mangkuk tu. So kita kena buka sekejap, lepas tu tutup balik. Lepas tu continue lah sampai kita dapat warna putih. Pembakaran magnesium sudah lengkap. Bukakan penutup mangkuk pija dan panaskan mangkuk pija dengan kuat selama 1 hingga 2 minit. Okey. So selepas pembakaran lengkap, apa kita buat? Kita akan teruskan pemanasan pembakaran tersebut tapi dalam keadaan kita buka penutup dia. So dah siap, so kita boleh stop lah. Kemudian, tutupkan semula mangkuk pija dan biarkan menjadi sejuk hingga ke suhu bilik. Timbangkan jisim mangkuk pija bersama-sama dengan penutup dan kandungan. Okey, so mangkuk pija tadi selepas selesai kita punya pembakaran, kita akan tutup dan kita biarkan dia sejuk. Sejuk sehingga pada suhu bilik, baru dah kita ambil bacaan mangkuk pija penutup beserta dengan magnesium oksida yang dah terbakar tadi. So kita dapat bacaan dan kita cantikkanlah dalam jadual. Sekali lagi. Ulang proses pemanasan, penyejukan dan timbang sehingga jisim tetap diperolehi. Okey. So kena buat ulangan. Okey, ulangan maksud dekat sini bukan daripada awal. Ulangan tu bermaksud kita ulangan proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan. Okey, berapa banyak kali nak ulang? Okey, ulang sehingga awak dapat bacaan itu sama dengan bacaan sebelumnya. Jisim dia jisim yang awak dapat ni pastikan sama dengan jisim sebelum tu tadi. So itu maksudnya pemanasan ataupun prosedur awak tu dah constant lah, dah mala ataupun dah stabil, dah tetap. Okay. Okay, so ni dia ulang balik lah. Akhir sekali, rekod jisim tetap itu dalam bentuk jadual. Okay. So kita tengok apa tips dia. Okay, so itu tujuan kenapa kita tutup, kenapa kita buka sekejap. Okay, kenapa kita buat ulangan, right? Okay, so data yang kita dapat tu tadi, maka kita akan buat pengiraan. Mana dia? Hey guys, Okey, data yang kita dapat tadi, kita akan buat pengiraan lah. Macam mana? Samalah macam awak kira yang ini tadi. Maknanya awak kena dapatkan lah berapa jisim magnesium awak dah timbang tadi. Okey, and then berapa jisim magnesium. Awak akan dapat jisim magnesium oksida. Yang putih tu bila dibakar dia akan jadi putih. Awak akan dapat jisim magnesium oksida. Okey, so tolakkan dengan jisim magnesium sebelum dibakar tadi, awak akan dapatlah jisim oksigen. Lepas tu buat langkah kerja pengiraan sama macam kita jawab soalan ni. Okay, so ada soalan tak untuk eksperimen tu, formula empirik tu?
Sebab awak kimia dia akan ada kertas 3. Okey, kertas 3 ni adalah berkaitan dengan eksperimen. Okey, so kalau soalan dia akan beri terangkan prosedur bagi penentuan formula empirik magnesium oksida. Contoh soalan. Okey, so apa awak kena buat? Awak kena nyatakanlah langkah-langkah sebagaimana yang ada dalam video tu tadi ataupun sama macam dalam buku teks tu. So awak kena bayangkan apa awak kena buat. Langkah pertama kenapa, langkah kedua kenapa, langkah seterusnya kenapa. Okey, so awak kena bayangkan dan awak kena hasilkan satu jadual bagaimana merekod data eksperimen tersebut. Okey, so itu untuk kertas 3 sebenarnya. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Jadi untuk aktiviti eksperimen yang seterusnya, muka surat 63, okey, menentukan formula empirik kuprum 2 oksida. Okey, awak boleh tengoklah dalam buku teks. Okey, yang ini saya nak minta awak tolong cari dekat YouTube sendiri. Okey, so sebab dia punya kaedah eksperimen ni ada beza sikit. Macam tadi kita buat bakar, kita letak dalam mangkuk. Tapi untuk kuprum oksida ni lain sikit. Kita akan pakai test tube. Okey, jadi tolong Google ataupun tolong tengok dekat YouTube bagi penentuan formula empirik kuprum oksida. Okey, so saya akan teruskan untuk bahagian yang seterusnya. Kita nak tengok kat sini. Okey, slide kat sini. Slide saya keluar ke? Ada Ada, alright. So, kita akan tengok kat sini dia kata apa. Bagi logam reaktif. Mana dia pointed. Bagi logam reaktif seperti magnesium, logam hanya perlu dipanaskan sedikit sebelum dapat bertindak balas dengan oksigen di udara. Okey, so ini persamaan kimia dia lah, tindak balas kimia dia. Apa dia buat? Kita ambil magnesium tadi, okey, kita bakar. So bila kita bakar maksudnya kita supplykan oksigen, dia bergabung, maka dia dapatlah. Bila hasil pembakaran dia jadi warna apa tadi, serbuk tu tadi, magnesium tu tadi? Putih. Warna putih. Okay, so warna putih tu adalah magnesium oksida. Okay, so ini adalah kaedah yang biasa kita boleh guna pakai bagi logam reaktif. Logam reaktif tu maksud logam kumpulan 1, kumpulan 2. Okay, so kalau katakan kaedah ini tidak sesuai digunakan untuk penentuan formula empirik bagi kuprum 2 oksida kerana kuprum kurang reaktif terhadap oksigen. Oleh itu, kuprum oksida perlu dipanaskan dalam aliran gas hidrogen supaya hidrogen dapat menyingkirkan oksigen daripada oksida tersebut. Ini yang saya minta awak tolong tengok, tolong search dan tengok di YouTube bagaimanakah kaedah bagi penentuan formula empirik bagi kuprum oksida. So awak punya content syllabus bagi penentuan formula empirik 2 ini sahaja. Apa maksud 2 ini? Maksud saya 2 jenis logam ni sahaja yang dia cover, iaitu magnesium oksida dengan kuprum oksida. Dia tak akan bagi dengan awak natrium oksida ke kalsium oksida ke, tak ada. So kita hanya bincangkan hanya untuk magnesium oksida dengan kuprum 2 oksida. Tak ada ferrum 2 oksida ke aurum 2 oksida ke, tak ada. So take note lah berkenaan dengan dia punya langkah kerja yang kita kena buat lah bila mana kita jalankan eksperimen. So hari ni saya akan masuk kepada formula molekul pula. So formula molekul, kita dah tahu formula molekul itu adalah formula sebenar. Menunjukkan bilangan atom sebenar bagi bahan kimia tersebut. So kita boleh kaitkan kat sini. Tengok, formula molekul adalah sama dengan formula empirik, cumanya akan ada N. Iaitu nilai N merupakan integer positif. So integer positif maksudnya N ini kali berapa nombor. So contoh dekat sini kita tengok. Ini kita dah bincangkan jadual 3.6 hubung kait antara formula molekul dengan formula empirik. Kita dah tengok sebelum ni air. Formula empiriknya H2O. Formula molekul pun sama. Jadi berapa nilai N? Nilainya 1. Tengok. Dia akan jadi 1. Formula molekul sama dengan formula empirik kuasa N. Ini formula empirik dia lah sebenarnya. Hidrazin. Hidrazin formula empiriknya adalah NH2.
Okey, NH2. Ini adalah formula empirik. Okey. Formula molekul apa akan berlaku? Okey, dia darab 2. So dia akan jadi N2H4. Okey. Propina, formula empiriknya adalah CH2. Okey, nilai N-nya adalah 3. See, nilai N-nya adalah 3. So formula sebenar dia akan jadi C2H6. Okey, kemudian benzina, formula empiriknya adalah C1H1. Okey, lagi sekali satu kita tak payah tulis, is invisible. Okey, formula molekulnya adalah C6H6. Bermaksud berapa nilai N? Nilai N itu adalah 6. Okey, so jelas saya ni pasal ni? Jelas hubung kait antara formula molekul dengan formula empirik kita kaitkan dengan integer nilai N. Okey, nilai N tu ya. Okey, now sekarang kita tengok contoh berkaitan dengan soalan macam mana kita nak selesaikan soalan berkaitan dengan formula molekul. Okey, so contoh 15. Okey, satu sebatian mempunyai formula empirik CH2. Okey, ini formula empirik. Okey, jisim molekul relatifnya adalah 56. Okey, jisim molekul relatif ini bermaksud adalah jisim kepada formula molekul. Okey, soalan dia akan bagi kepada jisim molekul relatif bagi formula molekul. Jelas bagi formula molekul Apakah formula molekul sebatian itu? Okey, sekarang soalan suruh cari formula molekul. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, tengok penyelesaian kan. Andaikan formula molekul sebatian itu adalah CH2. Okey, mana datang CH2 ni? CH2 ni formula apa? CH2 ni formula apa? CH2 ni formula apa? Formula empirik. Ini formula empirik. Soalan minta awak cari formula molekul. Okey, jadi apa kita buat? Kita letakkan di dalam kurungan dan kita akan letak simbol N, integer. Sekarang awak kena cari apakah nilai N. Bila awak dapat nilai N, baru awak boleh kembangkan formula empirik, dapatkan formula molekul. Okey, so macam mana dia buat? Berdasarkan formula molekul, okey, jisim molekul relatif sebatian. Okey, apa kita buat? Okey, kita letakkan N. N ni tadi yang kat belakang ni, kita letak kat depan. Kita nak cari nilai N sekarang ni. Okey, kita ambil 12 tambah 2 darab 1. Mana datang nombor ni? 12 tambah 2 darab 1. Mana datang? JAR. JAR bagi formula empirik sebenarnya. Okey, JAR bagi formula empirik sebenarnya. Tengok, karbon kita ada 1. So, satu karbon jisimnya adalah 12. Okey, hidrogen jisimnya 1. Tetapi ada 2 atom, so kita kena darab 2. Jadi kita jumlahkan, maka awak dapatlah 14. 14 darabkan dengan N. So, awak dapatlah 14N. Okey, jadi sekarang kita nak cari apakah nilai N. Okey, so diberikan jisim molekul relatif itu adalah 56. Dalam soalan dah bagi 56. So boleh tak kita nak cari nilai N? Kita bahagikan dengan 14 iaitu jisim molar relatif bagi formula empirik tadi. Awak dapatlah N-nya adalah 4. Okey, kena cari nilai N tu. Okey, so dah dapat nilai N, kita gantikanlah dalam formula ni, tulis baliklah yang sebetulnya. So C1 darab 4 awak dapatlah C4. Hidrogen 2 darab 4 maka awak dapatlah hidrogen 8. So bahan ini formula sebenarnya adalah C4H8. So ini langkah kerja dia yang kita akan follow. Okey, yang kita akan follow untuk penyelesaian. Okey, so kena cari apakah nilai N tersebut. Okey, ada soalan? Faham? Cikgu. Yes. Yang 56 tadi mana cikgu? 56 dia akan bagi dalam soalan ni, nampak tak? Soalan akan nyatakan jisim molekul relatif ialah 56. Okey, ini sebenarnya adalah jisim molekul relatif bagi formula molekul. Formula sebenar. Okey, soalan kena bagi. Awak kena tahu nilai ni. Kalau awak tak tahu nilai jisim sebenar, jisim JMR bagi formula molekul, awak tak boleh selesaikan soalan ni. Okey, soalan akan bagi, jangan risau. Dia akan bagi. Okey, ada soalan lain lagi? Jelas? Ada soalan lain lagi? Macam ni juga.
Apa dia? H tadi H darab. Ini Macam mana ini. dapat 8? Ni. Nampak tak ni? Macam mana dapat N dalam kurungan ni ada 12 tambah 2 tambah 2 darab 1. Mana datang? Ambil daripada jisim ni lah. Daripada formula empirik dia. Ni formula empirik. Okey, CH2. Okey, dapatkan jisim ni berapa? Okey, satu karbon jisimnya 12. Okey, tambah hidrogen jisimnya 1 tapi ada 2. So kita darab 2. So tambahkan awak dapat 14N. Okey, kenapa 14N? N ni tadi kita letak kat depan, kita kena darabkan. Okey, so awak akan ada 14N. So apa kita buat? 14N samakan dengan 56. 56 ni adalah jisim molekul relatif bagi bahan tersebut. Formula sebenar dia. Okey, so awak bahagikan, awak dapatlah nilai N itu adalah 4. Okey, faham? Faham. Okey, alright. So saya harap jelaslah ni macam mana Yang soalan 15 ni adalah kena cari nilai N dahulu. Okey, dia akan bagi formula empirik. Dia akan bagi jisim molekul relatif untuk formula sebenar bahan tersebut. Okey, so tugas awak kena cari nilai N. Dah dapat nilai N, tulis semula formula molekul yang sebenar iaitu dah didarab dengan 4 lah. So awak dapatlah C4H8. Okey, so itu contoh 15. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lain lagi? Ada yang nak bertanya tak? Nanti kan kalau tak tanya sekarang, better tanya sekarang supaya awak pening-pening. Ada soalan lagi tak? Cikgu. Yes. So maknanya formula molekul ni dia akan suruh cari N tu je lah. Kan ada soalan ni. Okey, awak kena cari N. Kemudian awak kena darabkan N tu, kena bagi ni. Inilah jawapan akhir dia. C4H8. Ini bentuk soalan yang pertama. Ada lagi bentuk soalan yang lain. Ini bentuk yang pertama. Okey, ada lagi bentuk lain. Okey. Jelas? Jelas. Okey. Alright. Ada lagi yang nak tanya? Kalau tak ada, saya nak move kepada contoh 16 pula. Okey. So syaratnya awak kena dapat formula empirik dahulu. Okey. Macam soalan ni dia dah mudahkan, dia dah pemudahkan hidup awak. Okey, kenapa saya kata macam tu? Sebab formula empirik dia dah bagi CH2. Ada soalan, okey, contoh, ada soalan dia bagi macam ni. Contoh macam ni. Dia bagi soalan A, diberikan 3.2 gram kuprum bertindak balas dengan 3.55 gram klorin. Tentukan formula molekul bagi sebatian itu. Nampak tak? Saya ubah soalan, tentukan formula molekul. Okey. Bermaksud soalan ini memang langkah pertama kena dapatkan formula empirik. Kita apa-apa kita kena ada formula empirik dahulu. Baru kita boleh dapat formula molekul. Okey. Jadi soalan macam tu awak kena buat daripada langkah macam latihan ni lah 3.8. Buat yang jadual tu, kira semua tu, cari mol, cari nisbah, lepas tu bentukkan formula empirik. Lepas tu baru awak boleh cari formula molekul. Tapi syarat soalan dia akan tambah kat sini lah. Diberi jisim molekul relatif bagi sebatian adalah 100 gram per mol. Dia akan bagi. Okey, dia akan bagi. Okey. So itu bila dia bagi maksudnya memang soalan minta awak carikan formula molekul. Okey. Yang ini dia saya kata tadi dia dah mudahkan hidup awak. Kenapa? Sebab dia dah bagi formula empirik. Jadi awak tak perlu buat dah yang tadi bilangan mol, nak cari nisbah, semua tak payah. Dia dah bagi dah. Okey. So ini yang ringkas. Okey. Contoh seterusnya. Yang ni yang saya nak tunjuk ni. Okey, kita tengok contoh soalan. Dia bagi contoh 16. Soalannya ialah 1.2 gram unsur Y bertindak balas dengan bromin untuk menghasilkan 6 gram sebatian dengan formula empirik YBr2. Tentukan jisim atom relatif Y. Okey, so jisim atom apa ni? Tentukan jisim atom relatif Y. Okey, diberi jisim atom relatif bromin adalah 80. Okey. Nampak soalan dia macam berbelit. Okey. So pertama awak kena tahu
bahan ini adalah YBr2. Okey, ada berapa jenis atom kat sini? Dua. Ada dua. Okey, so ada dua jenis iaitu atom Y dengan atom Br. Okey, dia bagi ada dua nilai jisim, 1.2 gram dan 6 gram. Okey, 1.2 ni jisim siapa? Y. Y. 6 gram ni jisim siapa? BR. B. Salah. 6 gram tu jisim bukan B sahaja. 6 gram ni adalah jisim ni, YBr2. Nampak tak? So sekarang macam mana kita nak cari jisim untuk B? Tolak. Apa tolak apa? 6 gram tolak 1.2 gram. Yes, okey. Gram. Okey. So, apa kena buat? Okey, tengok kita akan tolak, okey. 6 tolak dengan 1.2 gram. 6 gram tolak dengan 1.2 gram, awak dapatlah 4.8 gram. Ini adalah jisim untuk bromin. Okey, right? So, soalan minta tentukan jisim atom relatif Y. Kita tak tahu jisim atom relatif Y itu apa. Okey, jadi untuk selesaikan soalan macam ni, awak kena mula dengan langkah formula empirik. Okey, so apa kita akan buat? Okey, cuba tengok langkah kerja dia macam mana. Okey, guna kaedah jadual tu, table tu. Okey, so kita ada dua jenis atom, Y dengan bromin. Okey, kita dah ada jisim. Alright, 1.2 dan 4.8 ni tadi yang kita dah tolak. Okey, langkah pertama kita kena cari bilangan mol. Okey, bromin kita boleh cari 4.8 bahagi 80. Okey, 80 ni kita ambil daripada jadual berkala lah. Okey, so awak dapat 0.6. Tetapi untuk unsur Y, kita tak tahu unsur Y ni unsur apa dalam jadual berkala unsur. Okey, jadi awak kena cari nilai X ni. So macam mana dia nak buat? Okey, kita nak cari X X itu adalah jisim atom relatif. Okey, tengok macam mana nak buat. Okey, so 12 per X. X itu adalah anu yang kita nak cari. Sama dengan berapa? Okey, kita nak cari X tadi. Okey, tengok macam mana dia selesaikan. So berdasarkan formula empirik. Okey, cuba kita tengok formula empirik ni. Ada berapa Y, ada berapa Br. Okey, so nisbah dia kata 2 mol atom Br, 2 mol atom bromin berpadu dengan 1 mol atom Y. Tengok nisbah lah. Okey, so nisbah dia bagi kat sini kan. Tengok Y1 Br2. Okey, Y1 Br2. So, kalau 1 mol atom bromin, okey, jadi Y itu dia akan separuh. Yang ni faham tak statement ni? Nisbah dia lah. Okey. Ini dia ni. Okey. So bromin 2 nisbah bromin Br, nisbahnya adalah 1Y. Okey. Alright. Faham tak? So kalau 1 bromin, berapa nisbah untuk Y? 0.5. Berapa nisbah untuk Y? 0.5. Yes, 0.5. Okey. So kalau bromin yang ada katakan 20, berapa nisbah untuk Y? 10. Berapa nisbah untuk Y? 10. Okey. So Y, yes, itu nisbah dia. Okey. Jadi kita dah faham nisbah dia 2 kepada 1 tu tadi. Okey, so apa kita buat? Okey, 0.0 tengok so langkah seterusnya dia buat kat situ apa? 0.06 mol. Okey, mana kita dapat 0.06? Ini tadilah langkah ni. Okey, so kalau bromin 0.06 mol, jadi berapakah nilai question mark ni? Berapa nilai question mark? 0.03. Sebab dia separuh kan? Nisbah dia 1 kepada 2, 2 kepada 1 tu. Jadi awak akan dapat mol untuk Y itu adalah 0.03. See? Alright. So bila kita dah dapat mana saya punya mouse ni. Okay. So bila kita dah dapat, okay, itu adalah nilainya 0.03. Jadi boleh tak kita cari nilai X? Okay. So nampak tak dikira macam mana?
Saya clear dulu. Okay, so tengok macam mana dia kira. Right, so 1.2. So 1.2 bahagi X sama dengan 0.03. Okay, 0.03 ni kita dapat daripada nisbah tadi. So macam mana nak cari nilai X? X tu duduk dekat bawah. Kan saya dah kata benda yang kita nak cari dia tak boleh duduk di bawah, dia kena duduk dekat atas. So kita kena letak dia dekat atas lah. Okay, macam mana nak letak dia dekat atas? Okay, saya tunjuk kat sini. 1.2 per X sama dengan apa dia ni. Dia kacau lah. Adik kelas kan? Tak boleh saya mau kelas. Okay, adik masuk online sekarang. Okay, so apa kita akan buat? X ni duduk dekat bawah, so kita kena jadikan dia kat atas. Okay, so saya akan pindah pergi ke belah kanan. Bila dia pindah jadi belah kanan, dia akan jadi 1.2 sama dengan 0.03 darab dengan X. So X sudah duduk atas. Okay, so kita nak cari X sahaja. Jadi apa kita buat dengan 0.03? Pindah pergi ke sebelah kiri. So bila dia pindah jadi sebelah kiri, dia akan jadi operasinya bahagi. Okay, sebab asal dia darab, asal kat sini dia darab. So bila pindah ke sana dia akan jadi bahagilah. So awak boleh dapatlah nilai X. So nilai X tu kita selesaikanlah 1.2 bahagi dengan 0.03. Awak akan dapat X itu adalah 40. So selesai lah untuk kita cari nilai X. Okay, so ini dia langkah dia panjang sikit lah. Okay, sebab dia saya rasa mungkin pada awak agak complicated sikit lah soalan ni. Okay, tapi as long as awak boleh faham apa kita kena buat langkah demi langkah, so insyaAllah awak boleh selesaikan. Yang penting awak kena faham langkah itu macam mana nak buat. Langkah ni general, yang ini langkah asal. Nak cari formula empirik yang kita dah belajar sebelum ni. So itu awak kena faham. Lepas tu kita akan kaitkan dengan nisbah. Barulah awak boleh cari jawapan X tu tadi. Okay? Faham ke? Boleh faham tak ni? Boleh faham Okay, kita tengok contoh latihan. Okay, latihan ni saya nak awak buat lah. Nanti dekat dalam buku. Ada soalan tak? Ada soalan? Ada soalan tak? Nak tanya apa-apa tak? Tak ada? Okay, so kalau tak ada soalan, okay, saya nak bagi latihan ni dan saya nak awak cuba buat. Okay, cuba buat sebagai homework. Alright, so latihan 3.9, okay, saya bagi 3 soalan dekat sini. Kita tengok satu-satu saya nak terangkan macam mana cara awak nak selesaikan. Okay, soalan A, formula empirik bagi butana ialah C2H5 dan GC molekul relatifnya adalah 58. Cari formula molekul. Okay, yang ini senang. Cara nak selesaikan macam contoh yang pertama saya bincang tadi. Iaitu kena cari apa dulu? Awak kena cari apa dulu? Mol. Kena cari C2H5. Lepas tu awak kena letak apa? Letak simbol? N. Yes. N. Okay. So ini nanti awak kena cari and then lepas tu awak kena buat sama dengan 58. Mendapat 58 ni. Ni adalah GC molekul relatif. 58. Okay. So yang dalam kurungan ni apa kena buat? Kena cari dia punya GC molekul relatif. Lepas tu cari simbol N. Dah dapat simbol N, kembangkan balik, awak dapat formula molekul. Okay. Itu soalan A. Okay. Boleh bayangkan macam mana nak selesai? Soalan A? Boleh Okay, right. So soalan A macam tu tadi lah. Simple sahaja, straightforward macam example kita buat tadi. Okay, soalan B. Asid etanaid merupakan bahan utama di dalam cuka. Asid etanaid merupakan bahan utama di dalam cuka. Formula empirik bagi asidnya ialah CH2O. Diberikan GC molarnya adalah 60 gram per mol. Okay, ni samalah. GC molar samalah maksudnya dengan GC molekul relatif. Okay, cuma unit dia sahaja berbeza. Kalau kita guna terma GC molar, unitnya akan jadi gram per mol. Okay, so kalau GC molekul relatif tak ada unit apa-apa. Nilainya 58 je. Nilai sama, cuma kita letak unit ataupun tak ada unit. Yang GC molar kena ada unit gram per mol. Maksudnya untuk 1 mol berapa gram dia punya bahan. Okay. Kemudian soalan kata carikan formula molekul. Okay, so senang cakap soalan B ni sama sahaja macam soalan E.
Okay, soalan B ni sama saja macam soalan E. Okay, so tu boleh buat. Okay, seterusnya soalan yang terakhir saya bagi kat sini latihan. Soalan C, 2.52 gram hidrokarbon. Okay, hidrokarbon, okay, bila kita tengok pada perkataan hidrokarbon, agak-agak awak boleh bayangkan ada elemen apa dalam ni, hidrokarbon, ada unsur apa dalam hidrokarbon. Cuba tengok daripada nama tu, hidrokarbon, agak-agak hidrogen dan karbon. yeah. Okay. Bila kita come across dengan bahan hidrokarbon, dalam hidrokarbon tu hanya ada akan hidrogen dan karbon sahaja. Okay? Dua jenis atom ni saja, hidrogen dengan karbon. Okay. So dia kata hidrokarbon di sini 2.52 gram mengandungi 2.16 gram karbon. So, satu lagi atom apa? Hydrogen. Boleh cari tak jisim hidrogen? Boleh cari tak jisim hidrogen? Yes, kita tolak sahaja. 2.52 tolakkan dengan 2.16 gram. Okey, kita tolakkan sahaja, awak dapat jisim untuk hidrogen. Okey, so soalan kata cari formula empirik bagi hidrokarbon. Jadi nak selesai soalan ni, apa awak kena buat? Kena buat jadual lah. Okey, so kita buat jadual, ada dua jenis atom. Okey, lepas tu kat sini ni tulislah apa benda ni sini. Tulislah. Okey, kat sini kena kira. Whatever semualah langkah-langkah kita kena kira. Akhirnya awak akan dapat formula empirik. Dapat formula empirik. Okey, untuk soalan nombor 1. Okey, so dah dapat formula empirik. Lepas tu soalan dia sambung, dia kata cari formula molekul bagi hidrokarbon. Okey, cari formula molekul, apa awak kena buat? Selesaikan macam soalan A dengan soalan B. Yang inilah sama macam ni yang awak kena buat. Sebab dia dah bagi pun berapa dia punya jisim molekul relatif, dia dah nyata dalam soalan, kepala soalan ni dia dah bagi 84. So samalah langkah kena cari N. Lepas tu kirakan dia punya berapa dia punya jisim molar formula empirik. Okay, cari nilai N. Dah dapat nilai N, kembangkan dan tulislah jawapan sebenar. Formula molekul dia berapa? Formula molekul dia berapa? C berapa? H berapa? Kena bagi dah berapa nilai X dengan Y. Okay, so itu 3 soalan latihan. Yes. Soalan C tu dia sama contoh 16 lah. Tak sama. 16, contoh 16 tu nak cari X. Soalan C, okay, soalan C awak kena selesai macam, okay, mula-mula awak kena selesai ni, formula empirik. Formula empirik yang kita belajar kelas sebelum ni lah, yang ni buat jadual ni. Nampak? Itu faham? Itu faham? Okay. Ada kena masalah B Buat ni yang lah. dulu. Awak kena cari formula empirik dulu. Buat yang dalam table macam ni. Dah selesai soalan ni, soalan C1 ni, okay, C1 ni, dah selesai dapat jawapan C1, baru awak boleh buat C2. Okay, so C2 ni macam mana nak selesai? Ini macam contoh 15 tadi. Mana contoh 15? Contoh 15 yang ni lah. Ni contoh 15. Okay, so latihan yang saya bagi di ABC ni tak ada macam soalan contoh 16, tak ada. Yang saya bagi ni. Dalam slide ni saya bagi, tak ada. Okay? Faham tak? Okay, alright. Soalan senang cakap contoh 16 tu dia high level sikit lah. Soalan 16, contoh 16 tu tadi high level sikit. Okay, alright. So jadi lagi sekali soalan C ni apa awak kena buat? Cari formula empirik dahulu. Okay, yang macam kita belajar kelas sebelum ni. Okay, lepas tu nak cari formula molekul. Sama cara awak selesaikan soalan A dengan soalan B. Okay, itu saja. Okay, agak-agak boleh buat lah ni? Boleh Okay, right. So kelas terusnya kita akan, saya berhenti dekat sini dahulu. So kelas terusnya kita akan sambung. Kelas kita hari Selasa, tapi hari Selasa is a public holiday, national day. Okay, so saya tak nak kacau lah masa cuti tu, tapi kelas hari Selasa tu saya nak ganti. So saya akan buat pada hari Rabu.
Okey, so kita akan, maknanya minggu depan kelas kita masih 2 kali juga, iaitu saya akan buat hari Rabu petang, okey, pukul 2.30. Okey, and then satu lagi slot adalah hari Jumaat. Okey, so macam biasalah hari Jumaat, cumanya nanti masa saya confirmkan baliklah sama ada saya nak buat kelas petang ataupun kelas malam. Tapi saya rasa kemungkinan kita akan buat kelas petang lah. Lepas ni saya nak tukar semua kelas petang tak? Boleh ke? Boleh. Okay, so harapnya semua okey lah kalau saya buat kelas petang Selasa dengan hari Jumaat. Selasa dengan hari Jumaat. Okay, so tak apa, nanti kalau ada apa-apa masalah ke, ada kekangan ke, tolong bagi tahulah. Saya rasa awak mungkin tak ada kekangan. Saya takut saya pula ada kekangan. Kalau saya ada kekangan, saya terpaksa request untuk ubahlah masa. So kekangan saya sebab minggu depan dah start. terus saya tak ada. Indonesia dah start semester baru. Biasa tengok member kan lah. Okay, so Indonesia dah start semester baru minggu depan. Jadi akan ada pertindihan jadual lah. Mungkin akan ada pertindihan jadual saya di Unicell dengan jadual saya mengajar dengan awak Smart Hafiz. Tapi sebab saya memandangkan awak banyak masa-masa yang saya boleh adjust, okay, so memang saya nak minta consideration daripada awak lah Smart Hafiz untuk kita buat perubahan lah bergantung pada keadaan. Okay, so that is the situation. Okay, so ada apa-apa tak sebelum saya nak end up kita punya kelas kita hari ni? Semua dah tulis nama ya? Semua tulis nama, okay. Sempat ada soalan tak tadi? Soalan tadi ABC yang homework saya bagi. Okay, so kalau tak sempat nanti saya screenshot lepas tu saya share dekat ni untuk awak buat latihan tu. Okay, yang mana yang latihan saya dah bagi buat, kalau awak rasa tak confident cara kerja tu, cara awak menjawab, awak boleh screenshot dekat saya and then send pada saya. So supaya saya boleh komen dan saya boleh tanda. Okay, so saya akan komen kat mana yang betul, yang mana okey, langkah awak ni betul tak, mana langkah yang tertinggal ke apa. So saya cadangkan buat macam tu lah supaya saya boleh semak. So saya boleh tahu awak punya langkah kerja dan awak sendiri tahu di mana awak punya silap. Okay. So siapa yang nak buat macam tu, saya alu-alukan untuk PM tepi lah. Awak ambil gambar and then awak PM tepi awak punya langkah kerja, latihan yang awak buat. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Jadi kita akan jumpa pada 1 September. Okay, 31 Ogos tu public holiday, so saya ganti pada 1 September lah. Okay, so itu sahaja. Terima kasih join saya untuk kelas hari ini. Kita jumpa minggu depan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam cikgu. Terima kasih. Sama. Terima kasih, Ego. Bye. Terima kasih, Ego.